Itu hal dia, kubur masing-masing. Biarlah dia uruskan hal masing-masing. Kita kena jaga tepikan orang. Kenapa? Ramai di antara kita, termasuk saya sendiri, sibuk dengan hal masing-masing. Urusan peribadi, urusan kerjaya, urusan keluarga, urusan anak isteri, urusan pendidikan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlupa orang yang miskin, anak-anak yatim, gelandangan, ibu tunggal dan sebagainya. Itu belum termasuk lagi dengan mereka yang tidak bernasib baik di luar negara, yang dilanda perang, konflik dan sebagainya di Yaman, Syria, Palestin, Rohingya dan macam-macam tempat lagi. Itu hal dia, kubur masing-masing. Biarlah dia uruskan hal masing-masing. Adakah ini nilai keinsanan yang kita nak terapkan pada diri kita sendiri? Kita mesti ada sifat prihatin, saling membantu di antara satu sama lain. Kita perlu prihatin, membantu mereka. Tahukah kita baginda Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat prihatin dengan nasib orang-orang miskin, nasib anak-anak yatim, nasib wanita, ibu tunggal, janda dan sebagainya. Dan Rasulullah sangat dermawan. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, Rasulullah sangat dermawan lebih daripada angin yang berhembus. Bayangkan, sampai satu tahap Rasulullah SAW sangat bimbang. Masih ada wang di rumahnya dan Rasulullah ingin bersedekah jika wang itu masih ada lagi dalam rumahnya. Oleh itu, pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menjadi manusia yang prihatin di kalangan orang yang kurang bernasib baik. Dan kita perlu menjadi orang yang bermanfaat dan membantu orang yang lain. Sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling memberi manfaat di antara kamu. Dan satu lagi hadis Nabi SAW, Nabi Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Riwayatkan oleh Muslim. Jadilah kita seorang yang prihatin. Kita ikuti hanya tiga langkah untuk menjadi orang yang prihatin. Yang pertama, kita bersedekahlah pada mana-mana individu atau NGO atau masjid yang memerlukan, yang untuk mengimarahkan masjid mereka, untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan, golongan fakir, miskin dan sebagainya. Yang kedua, kita amat digalakkan pada bulan Ramadan ini untuk memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan, orang yang berpuasa terutamanya, kerana Nabi SAW telah bersabda dalam satu hadis, mafhumnya sesiapa yang beri makan orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti mana orang yang berpuasa tersebut. Jadi semakin ramai dia memberi makan kepada orang berpuasa, maka sebanyak itulah pahala puasa dapat kepada orang yang memberi makan tersebut. Yang ketiga, jangan lupa untuk kita membayar zakat fitrah. Ini kerana zakat fitrah ini adalah tanda kita prihatin terhadap masyarakat Muslim yang lain, untuk membantu asnaf-asnaf yang amat memerlukan. Dengan tiga ini sahaja sudah cukup untuk menunjukkan tanda-tanda minimum bahawa kita ni adalah seorang yang prihatin terhadap sesama manusia yang lain. Oleh itu, jadilah kita orang yang prihatin, bukan sahaja pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan yang lain, dan diamalkan sepanjang masa, sepanjang hayat hidup kita. Oleh itu, Ramadan ini adalah bulan kita untuk membantu untuk manusia lain, prihatin dengan manusia lain. Untuk apa? Untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita, untuk kita mendapatkan ganjaran yang berganda pada bulan Ramadan ini, dan seterusnya. Output yang paling penting ialah kita mendapat ketakwaan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, aku kembali mendamba redha Ilahi.